Salam sejahtera. Selepas convention Pakatan Harapan semalam, Aminul Huda, pengerusi Pakatan Harapan di Johor, menyatakan bahwa mereka atau Pakatan Harapan akan usahakan untuk menguburkan UMNO untuk kali kedua di Johor. Kenyataan itu susulan tindakan UMNO Johor mengumumkan bertanding di semua kerusi di Dewan Undangan Negeri di Johor. Oleh sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tindakan itu telah mencetuskan perang antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Akhirnya Barisan Nasional menjawab persoalan tersebut. Kata mereka, siapa yang terkubur? Barisan Nasional ada 40 kerusi Dewan Undangan Negeri di Johor, kata pemuda UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemerhati politik dan pengulas politik menegur sekali lagi UMNO. Inilah sikap UMNO yang terlalu ego, kata mereka, atau angkuh, bongkak, sombong. Mereka lupa bahwa mereka menang dalam pilihan raya baru-baru ini karena ada kerjasama bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau bertanding 3 penjuru dalam pilihan raya akan datang, dikuatiri bilangan kerusi Barisan Nasional akan semakin menjadi kecil. Sudah ada petanda, sudah ada duluan. Rujukan utama boleh dilihat di Sabah. Betapa teruknya UMNO BN kalah di Sabah. Mungkin Anda kata tidak sama situasi demografinya di Sabah dan juga di Johor. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gelombang pilihan raya sentiasa mempunyai persamaan. Mana-mana parti politik yang tidak sedar diri atau angkuh, bongkak, akan dihukum. Ketua Pemuda UMNO Johor membidas kenyataan pengerusi Pakatan Harapan Johor yang juga Ketua Amanah Negeri, parti yang hanya tinggal satu kerusi Dewan Undangan Negeri, katanya. UMNO Johor tidak terkesan dengan keyakinan Pakatan Harapan untuk menguburkan Barisan Nasional sekali lagi di negeri itu. Ketua Pemuda UMNO Johor, Nur Azlen Ambros, sebaliknya menyindir pengerusi Pakatan Harapan Johor, Aminul Huda Hasan, yang juga Ketua Amanah Negeri, bahwa parti itu yang sebenarnya hampir terkubur apabila hanya tinggal satu kerusi Dewan Undangan Negeri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya ramai orang yang bersetuju kalau berlaku pertandingan 3 penjuru, Pakatan Harapan lawan Perikatan Nasional lawan Barisan Nasional. Kita tunggulah nanti siapa yang terkubur. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan saya dulu untuk perkenalkan kepada Anda. Ini ialah terapi imun Transfecta for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Imun badan yang lemah, imun badan yang bodoh, imun badan yang tidak seimbang, menyebabkan penyakit tidak sembuh daripada tubuh badan kita. Tetapi peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan juga imun badan yang bijaksana menyebabkan kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Jawaban kepada segala masalah kesihatan yang ada dalam kehidupan kita ialah meningkatkan daya imun badan, menyeimbangkan daya imun badan, dan juga menjadikan imun badan kita yang bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesehatan Malaysia, halal, dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Bagi Anda yang selama ini mencari jalan penyelesaian untuk masalah kesehatan, bagi Anda yang mencari jalan untuk mahu mendapatkan kesihatan yang optimum, cepat dapatkan terapi imun Transfecta for Life ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk Anda semua bagi menyelesaikan masalah kesihatan Anda,
bagi menyelesaikan masalah pribadi Anda berkait dengan kesehatan. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Hubungi nomor telepon saya yang tertera. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana menonton channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Benarkah Rafizi dan Nick Nazmi tidak akan dapat bertanding dalam PRU akan datang? Adakah betul Rafizi akan tergantung selama satu penggal untuk bertanding gara-gara keputusan meletakkan jawatan? Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara 48 dalam kurungan 6 sudah pun dimansuhkan. Rafizi dan Nick Nazmi tidak berdepan larangan bertanding 5 tahun. Datuk Seri Rafizi Ramli dan Nick Nazmi Nik Ahmad tidak hilang kelayakan bertanding selama 5 tahun susulan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen kerana perkara 48 dalam kurungan 6 Perlembagaan Persekutuan telah dimansuhkan pada tahun 2022. Perkara 48 dalam kurungan 6 sebelum ini memperuntukkan seseorang ahli Dewan Rakyat yang meletakkan jawatan secara sukarela hilang kelayakan untuk bertanding semula selama tempoh 5 tahun. Bagaimanapun peruntukan tersebut telah dipadam menerusi Constitution Amendment nombor 3 Act 2022 semasa pindaan Undang-Undang Anti Lompat Parti diluluskan di Parlimen. Teks pindaan itu secara jelas menyatakan artikel 48 amended by deleting clause dalam kurungan 6. Pindaan sama turut memperkenalkan perkara 49E berkaitan anti lompat parti yang menyebabkan seseorang ahli parlimen kehilangan kerusi sekiranya keluar daripada parti yang diwakilinya semasa pilihan raya. Sebelum ini timbul perbahasan dalam kalangan pemerhati politik dan peguam sama ada tindakan Rafizi dan Nick Nazmi mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen Pandan dan Setiawangsa boleh menyebabkan mereka dikenakan larangan bertanding selama 5 tahun. Malah ada pihak yang berpandangan kedudukan kepimpinan itu, kedua-dua pemimpin itu sepatutnya hanya keluar pikir dan menyertai parti baru tanpa mengumumkan peletakan jawatan supaya Speaker Dewan Rakyat boleh menentukan kekosongan kerusi di bawah perkara 49E. Namun dengan pemansuhan perkara 48 dalam kurungan 6, kedua-dua mereka tidak lagi berdepan sekatan sedemikian. Semakan beberapa rujukan undang-undang dan firma guaman turut mengesahkan perkara tersebut. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Akhirnya, Anwar Ibrahim bertindak memberi amaran kepada UMNO. Kalau selama ini ramai yang memandang melihat Anwar Ibrahim seakan-akan menjadikan UMNO sebagai anak kesayangannya, ada yang menganggap Anwar Ibrahim lemah terhadap UMNO, ada yang menganggap Anwar Ibrahim terlalu memanjakan UMNO, terlalu bersabar. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Rupa-rupanya ini strategi Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tidak pernah memanjakan UMNO, tidak pernah menjadikan anak kesayangan itu sebagai UMNO sebagai anak kesayangan. Anwar Ibrahim kata dia hanya mahu negara ini kekal stabil, makmur, dan tiada gangguan dari segi politik. Dia mahu berunding. Tetapi nampaknya tindakan UMNO Johor baru-baru ini mencetuskan satu gelombang baru dalam Pakatan Harapan dan juga dalam pentadbiran Anwar Ibrahim. Anwar beri amaran kepada UMNO jika berlaku ia bukan sekadar di Johor. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi isyarat keras kepada UMNO bahawa keputusan Barisan Nasional BN Johor untuk bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN tidak akan dibiarkan tanpa tindak balas politik daripada Pakatan Harapan
Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, sekiranya UMNO memilih jalan pertembungan, Pakatan Harapan juga sedia bertanding di semua kawasan. Bukan saja di Johor, malah di negeri-negeri lain, termasuk Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, dan Pahang. Menurut Anwar, Pakatan Harapan selama ini masih mengekalkan hubungan baik dan harmoni dengan kepimpinan pusat BN UMNO, namun perkembangan terbaru di Johor menunjukkan suatu isyarat politik yang tidak boleh dipandang ringan. Kita tengah dikejutkan dengan keputusan BN UMNO yang mau bertanding semua kawasan di Dewan Undangan Negeri di Johor. Saya tidak terkejut kerana kita dah pantau itu keputusan mereka. Sementara itu, kepimpinan pusat masih baik dan harmoni. Tetapi, kalau mereka ambil keputusan bertempur di Johor, hari ini Pakatan Harapan ambil keputusan menjawab dengan tegas. Pakatan Harapan akan bertanding di semua kawasan, katanya lagi. Sekian dulu, kita jumpa lagi.